Zila ya. Okey, kalau ikutkan soalan untuk hukum kegravitian semesta Newton ni, dia banyak cerita-cerita, okey, dan saya tengok dia tak banyak sangat soalan calculation yang dikeluarkan. Okey, dia banyak fakta yang ditanya di sini. Okey, so saya ajar sikit lah saya ajar sikit. Hukum kegravitian semesta. Okey, saya tak adalah ajar secara detail, tapi bolehlah saya touch and go macam tu Alright. Okay, so ini adalah chapter yang ketiga, tajuk yang ketiga, topik yang ketiga, kegravitian. Okay, kegravitian. So dia ada 3 subtopik sahaja. Okay, kegravitian ada 3 subtopik, hukum kegravitian semesta, hukum Kepler dengan man-made satellite. Satelit pembuatan manusia, kan? Alright, so kita nak tengok kegravitian dululah. Okay, apa tu kegravitian? Okay, kenapalah ada gambar si Isaac Newton ni? Okay, so teori kegravitian banyak diceritakan oleh Isaac Newton. Saya lupalah nak cari siapakah tokoh Islam yang mengkaji pasal teori kegravitian. Pasti ada, okay? Boleh cari. Saya lupa nak cari Okay, saya lupa. Tak adalah kita nak mengagungkan sahaja orang-orang macam Isaac Newton kan. Sebenarnya sudah pasti tokoh Islam pun mesti ada. Mesti yang tokoh Islam jumpa dulu, barulah dia orang jumpa sebenarnya. Tapi tidak diglamarkan, macam tu. Okay, ni apa ni? Ni apa ni? Apa you rasa ni? Satelit. Satelit. Okay, satelit. Okay, ini satelit lah. Satelit penting untuk, ya Allah, betul. Siapa jatuh kejap Sorry. Bising kat rumah ni anak-anak sorry. Okey, satelit penting untuk komunikasi. Okey, penting untuk tahu apa yang transfer data. Okey, penting sangat satelit ni. Itu yang kita kena belajarlah juga pasal kegravitian ni. Macam mana satelit ni membantu kita? Okey, Allah Akbar. Alamak, saya punya ni kat bawah, kat tepi, jadi dia mengganggu. Biarlah dia. Sebagaimanakah satelit buatan manusia telah membantu memajukan kehidupan manusia? Itu yang saya kata, what is the function of satelit ni sebenarnya? Okay, so terdapat pelbagai jenis satelit buatan manusia yang bergerak mengikut orbit masing-masing di angkasa lepas. Kejap Okay, alright. Okay, saya nak check dulu. Okay. Dia kata satelit buatan manusia. Of course lah bukan kita lah. Ada orang yang buat satelit ni dan dia bergerak mengikut orbit masing-masing di angkasa lepas. Dia berpusing di orbit masing-masing. Okay, satelit dicipta untuk tujuan komunikasi. Okay, dicipta untuk tujuan komunikasi, cuaca dan apa tu tak nampak lah apa bumi entah. Alright. So dia kata mengapakah satelit ini bergerak pada paksi atau orbit masing-masing. Okay, dia bergerak pada paksi atau orbit masing-masing. Okay, ini adalah, saya tak tahulah nama apa benda ni. Okay. So semangat ingin tahu tentang alam semesta telah mendorong para saintis melancarkan kapal angkasa. Yalah dari you boleh study, you boleh tengok sejarah since bila kapal angkasa ni dilepaskan dan satelit ni dilepaskan keluar daripada bumi untuk mengkaji pasal angkasa lepas. Okay, you boleh tolong accept ke kalau ni? Boleh kan? You boleh tolong accept. Okay, ini adalah contoh kapal angkasa membolehkan gambar foto planet diambil dengan memanfaatkan ciptaan sains dan teknologi. Okay, so kapal angkasa satelit ni sangat penting untuk transfer data sebenarnya, untuk telekomunikasi. Okay. Tengok sikit. Kejap. Sekejap tak ada suara kan. Tadi saya share screen without open the stop sharing. Lupalah saya macam nak mengajar pula. Saya tak boleh ajar lama-lama sebab saat lagi tak sempat dah habis. Okay, saya kena touch and go, tak boleh lama. Alright. Salah. Okay.
Okay, ini contoh kapal angkasa yang dilepaskan. Pengamal kapal angkasa dari India tak salah saya. Kapal angkasa India. Macam mana dia dilepaskan dari Okay, alright. Saya ada satu lagi saya jumpa. Okay, tadi saya Google sikit. Alright, China dia kata baru lancar satu kapal angkasa. Okay, untuk dia ambil batu yang di bulan. Dia pergi bulan okay, dia hantar kapal angkasa ke bulan pada China on Tuesday launched an unmanned November. spacecraft to a previously untouched part of the moon to bring lunar rocks back to Earth. The mission of the Chang'e 5 probe, named after the ancient Chinese goddess of the moon, is to collect 4.5 pounds of samples to help scientists understand more about the moon's origins and formation. If successful, it would make China only the third country to have retrieved lunar samples after the US and the Soviet Union. In one lunar day, or about 2 weeks here on Earth, China will try to collect the material from an unvisited area in a massive lava plain on the moon. The samples will then be transferred to a return capsule. Sekejap, alamak. Kenapa dia? Alamak. Saya lag Nampak ke? And sent back to Earth. It's a test. Nampak ke? Korang nampak ke? Nampak. Nampak. Tapi saya lag lah. Macam saya tak boleh buat full screen lah sebab dia First, dia lag. Okey, kejap. Saya tak boleh full screen. Bila dia full screen dia jadi lag. Kejap The mission of the Chang'e 5 probe, named after the ancient Chinese goddess of the moon, is to collect tak boleh lah. Nanti you tengok saya tak boleh. Saya punya internet ni slow saya rasa. 4.5 pounds of samples to help scientists understand more. Wait, I stop. Exit page. Hai, internetku hari ni tidak membantu. Sana. Nanti awak Google je tengok sikit pasal China ni This having a problem. Okay, it's okay lah kau nak having problem apa pun. Okay, saya proceed. Mana tadi? Okay. Alright, okay. So, apakah itu hukum kegravitian semesta? Nampak ke? Nampak. Okay, Alhamdulillah. Nampak. Alright, so ini sebenarnya dalam textbook awak. Okay, so of course kita tahu gravity je tahu all object. Semua objek yang jatuh disebabkan oleh daya gravity. Okay, so itu kita belajar dari dulu disebabkan oleh daya gravity. Kan dia kata kenapa durian jatuh terus ke bumi? Okay, kenapa bulan boleh bergerak mengelilingi bumi? It's orbital the earth. Dia mengelilingi bumi. Okay, mengorbit bumi. Okay, so dia kata dia kata nak difikir macam Isaac Newton. Semua orang tahu kenapa terfikir kenapa objek ni jatuh. Okay, so this is apa yang dikaji oleh Isaac Newton. Dia kata
Buah apel yang jatuh secara tegak ke bumi dan gerakan bulan mengelilingi bumi. Beliau menyimpulkan sesuatu daya tarikan bukan sahaja wujud antara bumi dengan buah apel, tetapi antara bumi dengan bulan. Okey, selama ni kita tahu daya graviti ni antara objek dengan bumi. Dia ada daya graviti saling bertindak antara kata ni kan, of course lah you jatuh dekat tanah kan. Ni apple you jatuh. Okay, apple you jatuh. Alright. So dia ada daya graviti antara apple ini dengan ini adalah bumi lah, bumi. So antara daya graviti antara apple dan bumi. Tapi sebenarnya juga dia adalah saling bertindak antara satu sama lain. Okay, dan juga ada juga antara daya tarikan antara bumi dan bulan. Apple dengan bumi, bumi dengan bulan pula. Okay, so dia ada saling tindak antara satu sama lain. So kita nak menerangkan hukum kegravitian semesta Newton. Okey, hukum kegravitian tu saya kena refer nota Melayu ni sebab saya tak biasa dengan term Melayu lagi tajuk ni. Okey, so this semua memang kena ingat. Formula ni is given in exam usually. Okay, tapi biasalah ingatkan. Tapi kita kena tahu what is F, apa tu G, apa tu M1, apa tu M2, apa tu R2. So kat sini dia ada dua M1, M2. So maksudnya dia ada dua objek yang saling tindak antara satu sama lain. Okey, yang akan menerangkan hukum kegravitian semesta Newton. Okey, so you boleh tengoklah. Itu adalah bumi, itu adalah bulan. So dia ada saling tindak antara satu sama lain. Saling ada daya tarikan antara bumi dan bulan dan bumi. Okey, so Isaac Newton telah memerhatikan buah apel jatuh tegak ke bumi dan bergerak mengelilingi dan bulan mengelilingi bumi. Okey, bulan of course mengelilingi bumi kan. So dia menyimpulkan satu daya tarikan bukan sahaja wujud antara bumi dengan buah apel, tetapi antara bumi dan bulan. So selama ni kita tahu buah apel jatuh disebabkan oleh daya tarikan buah apel dengan bumi sahaja. Tapi sebenarnya dia juga menceritakan daya tarikan antara bumi dan bulan. Ni. Bumi dengan bulan ada daya tarikan, kat sini ada buah apel dengan bumi pun ada daya tarikan. So ada dua benda yang bertindak antara satu sama lain. Okey. Ni konon lah orang ni Okey, that is the apple that is falling down. Apple yang jatuh pun kau kena. So dia pun berfikir konon Isaac Newton. Kan Isaac Newton lah tu kononnya. Okay, so objek yang jatuh tu dia dapat idea, okay, objek tadi disebabkan oleh graviti bumi, tapi bumi, bulan mengelilingi bumi. So dia ada juga daya tarikan antara satu sama lain untuk yang itu juga. Okay, so membicarakan bahawa daya graviti wujud antara dua jasad dalam alam semesta. Kan, kita bumi, kita bulan, kita panggil is alam semesta. Okay, alam semesta. Alam semesta. Alright. Seorang budak melompat ke atas akan mencecah. Okay ni. Dia siapa? Disebabkan daya apa? Apakah nama daya ni? Apakah nama daya menyebabkan budak itu kembali mencecah permukaan bumi? Apa nama daya dia? Hello? Kenapa tak ada orang? Tarikan graviti. Okay, daya tarikan graviti. Of course. This is daya tarikan graviti. Okay, daya tarikan graviti. So, membicarakan bahawa daya graviti wujud antara dua jasad. Okay. Tadi kita kata dua jasad dalam alam semesta. Alam semesta saya kata bumi, bulan is alam semesta. Okay, lepas tu yang ini pula daya graviti wujud antara dua jasad dalam alam semesta. Dua jasad, tak kisah apa-apa jasad pun. Tu antara dua jasad. So molekul udara kekal dalam atmosfera tanpa terlepas ke angkasa. Apakah daya yang bertindak antara molekul atmosfera dengan bumi? Apa nama dia? Daya tarikan antara molekul atmosfera dengan bumi. Apa nama daya tu? Daya tarikan graviti juga. Okay, it is daya tarikan graviti juga. Okay, asalkan dengan bumi je dia memang daya tarikan graviti. Okay, membincangkan bahawa daya graviti wujud antara dua jasad dalam alam semesta. Okay, ini yang sama macam tadi lah. Dua jasad dalam alam semesta. Bulan boleh bergerak dalam orbitnya mengelilingi bumi tanpa terlepas ke angkasa. Bumi mengenakan satu daya graviti ke atas bulan. Adakah bulan juga mengenakan daya graviti ke atas bumi? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Yes, ya.
Okey, kita tahu bulan dia keliling dia mengelilingi orbit, dia bergerak dalam orbit dia, bukan mengelilingi orbit. Dia gerak dalam orbit. Bergerak dalam orbit tu maksudnya dia dekat tempat dia tu je lah, dekat tapak dia. Dia bergerak ke orbit dia dan mengelilingi bumi. Okey, bulan mengelilingi bumi. Alright, so bumi ada tarikan dengan bulan dan bulan pun ada tarikan dengan bumi. So ia adalah ia. Macam tu. Ada gambarnya. Yang tengah tu apa? Bumi. Bumi, ya bumi. So bulan is orbiting the earth. Bulan mengelilingi bumi dan dia hanya stay di orbitnya sahaja. Okay. Right, that is bulan mengelilingi bumi. So antara tarikan ni, bulan ni, dia lari-lari. Ni kalau bulan ni kan bulan ni ada tarikan. Katalah ni bulan moon, dia ada tarikan ni earth, alamak bumi. Okay, so dia ada daya tarikan antara masing-masing. Bulan dengan bumi, bumi dengan bulan. Daun yang layu gugur daripada sebatang pokok. Tak kisahlah layu ke tak layu ke, selalunya yang layu yang gugur kan. Yang tak layu gugur tu dia ada bantuan angin yang menolak dia. Tapi dia jatuh ke bumi. Okay, adakah kedua-dua daun dan bumi mengalami daya graviti yang sama? Ya atau tidak? Maksudnya, ya atau tidak? Ya. Yes, ya. Kan? Daun dan bumi mengalami daya graviti yang sama. Okey, apa maksudnya tu? Kenapa ya? Apakah kesan daya ini kepada pergerakan daun dan bumi? Okey, apa kesan daya ni? Daya ni adalah daya graviti. Okey, macam mana pergerakan daun dan bumi tu? Apa kesan dia? Okey, so daun dan bumi bergerak mendekati antara satu sama lain. Okey, dia bergerak antara satu sama lain. Kita tak nampaklah bumi tu macam gerak pun. Kita nampak daun je bergerak. Okey? Sebab jisim bumi terlalu besar, so kita boleh nampak macam pengabaian daya graviti daripada bumi ke daun. Macam tu. Okey, mengapa daun yang layu bergerak ke arah bumi? Okey, inilah jawapan tadi. Kan saya kata kenapa kita nampak dia sebenarnya dua objek bergerak antara each other. Tapi kenapa kita kata kita nampak daun layu yang bergerak ke bumi? Sebab dia kata jisim bumi jauh lebih besar daripada jisim daun. Of course lah, jisim bumi lagi besar ni. Bumi ni besar kan. Daun tu apa jisim nak compare dengan jisim bumi. So daya graviti tidak ada kesan yang ketara ke atas pergerakan bumi. Nampak? So tak ada dekat daya graviti ni, kita tak nampak kesan dia. Kita boleh abaikan lah maksudnya. Sebab jisim dia terlalu besar. So daya graviti ni tidak ada kesan langsung ke atas pergerakan bumi. Oleh itu pemerhati di bumi hanya memerhati daun itu jatuh ke arah bumi. So secara teorinya sebenarnya both is moving towards each other, bergerak bersama. Tapi sebab jisim bumi ini terlalu besar, jadi daya graviti itu tak ada kesan pun ke atas bumi, pergerakan bumi itu. Jadi kita nampak daun yang layu bergerak ke bumi. Faham? Faham. Okay, alright. So ini just revise sebenarnya apa kita belajar dah dulu kat sekolah kan. Okay. So daya graviti dikenal sebagai daya semesta. Universal force. Okay. Tu yang saya kena refer ni Melayu ni. Sekarang saya bagi definition dalam English pula. Okay, daya graviti, ni graviti dia kan. Daya graviti dikenali sebagai daya semesta. Kerana daya graviti bertindak antara mana-mana dua jasad dalam alam semesta. Nampak tu? Antara mana-mana dua jasad dalam alam semesta. Awak lah pen saya tak keluar in pula dah. Ya Allah. Okey. Astaghfirullahalazim. Bila kelas dengan korang je kan, saya punya tab mesti macam ada masalah. Okay, so daya graviti adalah daya semesta. Okay, kerana daya graviti bertindak antara mana-mana dua jasad dalam alam semesta. So daya graviti wujud secara berpasangan. Yes, berpasangan. Tu yang kita dapat formula tadi tu. GMM, MM, ada 2M. So dia berpasangan. Okay, dua jasad itu masing-masing mengalami daya graviti dengan magnitude yang sama. Magnitude yang sama. Apa maksud magnitude yang sama? Apa maksud magnitude yang sama? Nilai yang sama. Nilai yang sama, Alhamdulillah. Nilai yang sama. Ya, you nampak situ bumi, yang satu kecil tu bulan.
So, kedua-duanya masing-masing mempunyai daya graviti yang sama. Because dia ada daya semesta which is daya graviti yang bertindak antara kedua-dua jasad. Dan dia mempunyai daya graviti dengan magnitude yang sama. Okay. So inilah explanation dia. Okay. So daya semesta bertindak antara dua jasad dalam alam semesta which is bumi dengan bulan dikata. So daya tarikan antara bumi dan bulan. Okay, daya tarikan antara matahari dan bulan, daya tarikan antara matahari dan bumi. So daya semesta tu bertindak antara dua jasad dalam alam semesta. So dua jasad alam semesta tak semestinya bumi dan bulan sahaja. So matahari is alam semesta juga. Okay, so tak kisah daya tarikan antara bumi dengan matahari ke, daya tarikan antara bulan dengan matahari ke, itu yang kita panggil sebagai daya semesta, universal force. Okey, Isaac Newton telah mengemukakan dua hubungan yang melibatkan daya graviti antara dua jasad. Okey, ni body yang satu, katalah bulan, body dua bumi, okey, M2. So dia ada daya graviti, daya tindak antara dia dan jarak itu kita bahas sebagai R. Jarak lah, jarak R. Okey, jarak antara pusatnya. Pusat, tak kisahlah pusat objek ni, okey. Jarak antara dua pusat objek itu adalah R. So dia keluarlah, so dia kata daya graviti berkadar terus dengan hasil darat jisim dua jasad. So inilah keluarlah ni. Ni. This is daya gravity daya gravity. Daya gravity. Lembab dia nak keluar ya. Tak tahu kenapa. Okay, daya gravity. So daya gravity berkadar terus dengan hasil darab jisim dua jasad. Jisim dua jasad tersebutlah. Okey. So daripada ini wujudlah dan tapi dia juga berkadar songsang. Dia berkadar songsang. So daya ini adalah berkadar songsang dengan R kuasa 2. Berkadar songsang. Senang je kita ingat formula, kita tahulah hubungan ni. Okey, so kita kena ingat formula. So inilah formula dia, hasil daripada hubungan ini, daya graviti berkadar terus dengan M1 dan M2 which is jisim antara dua objek dan berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak. Okey, dapatlah formula ini F sama dengan G M1 M2 per R kuasa 2. So kena ingat formula ni. Kena ingat cikgu dia bukan bagi. Tak apalah. Bila kita latihan, kita biasa ingat. InsyaAllah lagi mudah untuk awak. Senang nanti bila you nak buat hubungan tu. Bukan hubungan sulit. Hubungan yang ini ya. Jangan nak fikir hubungan lain. So inilah dia. Okay, ini formula dia. So you kena tahu F ni apa? F ni adalah daya graviti. Daya graviti antara dua jasad. Sama tak daya graviti antara dua jasad tu? Sama. Thank you. Sama. Yes, dia faham. Alhamdulillah. Okay, so M1 adalah jisim untuk jasad pertama. Macam saya katalah bulan ke. Okay, M2 adalah jisim kepada bumi. Contoh. Okay, so R adalah jarak di antara pusat. Mesti pusat Pusat dengan pusat. Pusat dengan pusat. Bukannya yang ini. Ni salah. Dia mesti yang betul antara pusat dengan pusat. So ini adalah R. Tak tahulah kenapa dia tak nak keluar situ. Okey, ini adalah R, ini adalah betul. Ni salah. Okey. So G adalah pemalar kegravitian. Pemalar kegravitian itu adalah fix, given, selalu diberi. Okey, so kita boleh calculate lah nanti kalau disuruh calculate. Dia keluar jawapan dulu. Okey, ni soalan di mana? Dia keluar jawapan dulu. Ni contoh. Okey, contoh. Alright, senang je. Bila berkaitan dengan soalan calculation, apa yang diberi, keluarkan and then masukkan dalam formula, then finally you will get the answer lah. So dikata ini antara buah durian dengan bumi. Ni objek dekat dalam bumi lah sebenarnya. Okay, dia nak kira daya graviti antara buah durian dengan bumi. Okay, so ini daya graviti yang selama ni kita kata yang kita cari tu G kan, G. Kalau kita kata objek yang jatuh, kalau kita kata objek yang jatuh, dia jatuh disebabkan oleh graviti. Kalau dia punya berat 5 kilo, so kita kata weight dia 50 Newton kan.
Contoh macam ni. Okey, ini weak yang disebabkan oleh daya graviti yang kita kata daya graviti dia adalah 9.8. Okey, tapi bila soalan yang macam ni, bila dikata hitungkan daya graviti antara sebiji buah durian dengan bumi. Ini adalah antara buah durian dengan bumi sebab dia kedua-duanya ada daya graviti antara satu sama lain. So bila yang ada yang macam ni, dia betul-betul jelas antara dua objek, you kena guna formula ni. Okay, kita kena guna formula ni. Alright, ganti kita masuk. Finally you dapatlah daya graviti, which is this sama daya graviti buah durian dengan bumi. So dia adalah 19.63 Newton. So kena ikut step dalam calculation ni. Okay, ini juga ni antara roket. Okay, roket dengan bumi. Okay, roket dengan bumi. Alright, roket dengan bumi. So ikut je lah apa yang diberi. Okay, seterusnya. Menyelesaikan masalah melibatkan hukum graviti semesta Newton. Okay, so nak menyelesaikan masalah ini adalah based on the formula itu sahaja. Saya tak tunjuklah ni. Ni banyaklah contoh kan. Dia banyak bagi contoh. Ni bayangkan anda dan rakan anda adalah dua jasad di bumi. Of course lah kan. Dua jasad di bumi. Awak dengan kawan awak. Okay. And then hitung daya graviti jika jarak antara berdua adalah 2.0 meter. Hitung daya graviti. Okay. So dia dapat 5.96 10 kuasa negatif 8. Okay. So because dikata anda dan rakan anda adalah dua jasad di bumi. Jadi dia nak cari daya graviti antara dia berdua. Antara dia berdua. Okay, antara dia berdua, inilah dia punya daya graviti antara dia berdua. Okay, alright. Apa ni? Dia tambah pula dari 2M kepada 4M, jarak lagi. Nampak? Dia tingkatkan jarak. Okay, so you can predict tak apa jadi dekat F bila dia tingkatkan jarak? Bila R ditambah, awak rasa apa jadi dekat F? F berkurang. F berkurang, macam mana awak tahu? Sebab dia berkadar songsang, kan? Sebab dia berkadar songsang. Okay, kalau tak tahu yang berkadar songsang ni, cikgu saya tak hafal lah ada kadar-kadar tu. Saya tahu formula je. Okay, it's okay. Tulis formula. R kuasa 2. Okay, R kuasa 2. So kita tahu F dengan R is berkadar songsang. Ada orang ni ke? Korang boleh accept ke? Korang boleh accept ke untuk saya? Yang baru masuk tu. Boleh. Boleh. Okay, korang tolong accept lah ya. Kalau saya tak perasan sebab saya memang kalau slide saya dah keluar ni dia tak nampak. Nanti boleh hilang menatang ni. Tak tahu ni hilang. Okay. Alright. Okay. So dia kata bila dia jarakkan. Okay, kita tak tahu. Tadi kawan awak kata bila dia meningkatkan F will decrease. Okay. Dia jadi 1.49. Okay. Yang tadi tu 1. Berapa? Oh mami. Yang tadi. Yang ini. Kalau 2 meter jawapan dia dapat 5.96 10 kuasa negatif 8. Okay, yang ini 1.49. Jadi dia berkurang. Okay, so nampak? Kat sini dia tulis dah. Jadi hence dia kata okay, more separation distance will result in weaker gravitational force. So you kata R meningkat. Okay, F sama dengan 1/R square. R meningkat. F berkurang. Itu pentingnya macam mana nak buat hubungan tu. Okay, so you boleh predict dah. Sebenarnya. Okay, lepas tu dia tukar pasangan. Satu jadi yang besar pula. Apa jadi dekat F? Bila objek yang seterusnya yang ditukar itu adalah semakin berat? Apa jadi dekat F? Meningkat. Semakin meningkat, semakin bertambah. Okay, semakin bertambah. Okay, boleh nampak semakin bertambah. Okay, so dia meningkat. Okay. Alright. Apakah kesan jarak di antara dua jasad ke atas daya graviti dan antara keduanya? So kesannya adalah itulah macam hubungan tadilah. Macam hubungan tadi. Bila jarak antara dua jasad bertambah, daya graviti berkurang. So ini semua adalah berhubungan. Okay. Tak cerita dalam nanti lambat. Tak masuk pula yang lain. Okay. Saya tu je. Okay, ni semua nak tengok tak kisahlah dia
satelit ke, dia bulan ke, dia matahari ke, whatever pun. Okay, you kena faham asalkan ada dua objek, you kena faham ukurannya adalah daripada pusat ke pusat. Okay, dan you masuk je dalam formula. Nak tahu hubungan pun tengok je daripada formula. So, you boleh tahu macam mana nak create the hubungan, the relationship tu. Okay, alright. So, yang ketiga, dia kata menghubung kait pecutan graviti di permukaan bumi dengan pemala kegravitian. Yes. Sekarang ni dia nak kaitkan pecutan graviti. Pecutan graviti ni adalah G yang di bumi. G yang selalu kita guna tu dengan pemala G kegravitian. Okay, so dia nak kait. Macam mana nak kait So daripada hukum Newton kedua, F sama dengan MA atau F sama dengan mg. Samalah. Kalau pecutan graviti, F sama dengan mg. Ini yang kita kalau belajar kat bumi, yang saya kata tadi kalau objek yang jatuh tu, F sama dengan mg. Okay, so daripada hukum kegravitan semesta, daya graviti diungkapkan sebagai yang inilah. Dia lari. Ini R square dekat bawah ni Dia lari. So apa hubung kait antara G dengan G besar? So apa hubung kait antara G dengan G besar? Okay, right. Ni dia tunjuk satu ni lah So F sama dengan mg. So kita kata F sama dengan G mm over R squared. So kita samakan dia. Ni nampak samakan dia. mg sama dengan G mm per R squared. Kita samakan dia. Sebab ini adalah pecutan graviti. Ini pun daya graviti kan? Daya graviti. Kedua-duanya daya graviti. Kedua-duanya daya graviti sama. So kita samakan dia. Dengan apa yang you belajar sebelum ni, mg yang kita kata bila objek tu jatuh, dia akan ada pecutan graviti. Mg ni juga adalah weight yang saya tunjukkan tadi. Okay, G mm over R squared ni bila ada daya graviti yang bertindak kepada dua objek. Kita samakan dia. So, ini adalah hubungan untuk G gravity dibitu dengan pemala kegravitian. Inilah hubungan dia. Okay, dengan pemala kegravitian. So, G adalah berkadar langsung atau berkadar terus dengan G besar. Tapi kena tahulah apa tu G. G is pecutan graviti. G besar adalah pemala kegravitian. Okay, G besar adalah pemala kegravitian. Ambillah nota sikit. Okay, ambil nota sikit. Testing ada nota ni. Okay, lepas tu ada nota ni. Dua benda ni. Bila ada formula 2 ni, you tahu macam mana nak buat hubungan. Lalu tanya, apa hubungan antara F dengan R? Apa hubungan antara F dengan M untuk objek kedua? Apakah hubungan antara pecutan graviti which is G kecil dengan pemala kegravitian which is G besar? So daripada come up with from the formula. Okay, daripada formula. So itu dia adalah berkadar terus lah. Berkadar terus. Okay, pecutan graviti sentiasa ke arah pusat bumi. Yes, pecutan graviti memang sentiasa ke pusat bumi. Okay, setiap planet di alam semesta mempunyai daya graviti masing-masing yang berbeza. Ya, planet-planet memang ada graviti yang berbeza. Macam kita bumi 9.8. Kan, kita kat bumi adalah 9.10. Sekarang tak guna 10 dah. 9.8 is accurately lah. Okay, tengok apa yang diberi Tengok apa yang diberi. So, apakah faktor yang mempengaruhi nilai pecutan graviti? So adalah jisim jasad, jarak objek. Okay, because daripada dua ni, daripada formula tadi. So faktor yang mempengaruhi pecutan graviti adalah jisim jasad dengan jarak objek. Ini faktor yang mempengaruhi nilai pecutan graviti. Okay, ni tak payahlah nak kena kira-kira kan. Tak payah. Lambat nak tunjuk. Mewajarkan kepentingan pengetahuan nilai pecutan graviti planet-planet dalam sistem suria. Tak payah. Okay, kita boleh tengoklah ni perbezaan ni. Kita boleh tengok perbezaan graviti bumi. Okay, kita boleh tengok bumi, radius dia, radius dia adalah lebih kurang kuasa 6 kan? Alright, kalau kita ikutkan taklah sebesar matahari radius dia. Okay, so dia punya gravity dia, pecutan gravity dia adalah 98 which is lebih kecil daripada pecutan gravity matahari. Okay, semua tu adalah dipengaruhi oleh yang tadi lah. Ni, G,
M over R squared. So inilah yang mempengaruhi nilai pecutan graviti. Dia punya M and dia punya radius. Okay, so ini adalah bukti daripada jadual ni lah. Okay, kita boleh tengok pecutan graviti yang paling besar adalah di matahari. Okay, tapi di Pluto, pecutan graviti Pluto adalah 0.7 saja, rendah. So maksudnya kalau pecutan graviti dia rendah, dia lambat lah, dia lambat. Dia slow je pecutan graviti dia rendah kan. Kalau pecutan graviti dia sangat laju lah. Sangat laju. Okay. Okay, planet manakah mempunyai pecutan, daripada tadi lah Jupiter. Planet manakah mempunyai pecutan graviti paling hampir dengan pecutan bumi? Saturn. Apakah faktor yang menentukan nilai pecutan sebuah graviti planet? Dua benda dah, jisim dan jejari planet. Tak tahu pula apa tu R. R adalah jejari planet, radius. Saya sebut radius lagi kan. Jejari planet, jejari jisim dan jejari planet. Okey, mengapakah pecutan graviti planet penting dalam penerokaan angkasa dan kelangsungan hidup? Yes, ini baru kita nampak. Kenapa cikgu nak belajar sebab apa? Apa yang penting cikgu? So dia menetapkan satelit di dalam orbitnya. Kan kita kata satelit tu kena bergerak mengelilingi orbit. Atau dia still di orbit. Dia tidak tersasar, tak terkeluar daripada angkasa lepas. Okey, tu pentingnya kenapa kita kena kenapa pentingnya pecutan graviti planet penting dalam penerokaan angkasa dan kelangsungan hidup. Okay, graviti mempengaruhi lintasan yang diambil oleh setiap benda yang meneroka angkasa lepas. Memperlahankan kapal angkasa semasa mendarat. Macam mana kita nak perlahankan? Tadi kita kata jisim objek tu mempengaruhi kan? So benda tu lah yang akan boleh kita kawal. Macam jisim objek, macam R yang kita boleh kawal kan? So dia akan bila dia memperlahankan kapal angkasa ni, maksudnya dia akan mengubah pecutan graviti tu. Okay. Pentingan pengetahuan tentang pecutan graviti planet-planet dalam penerokaan angkasa dan kelangsungan hidup. Hujan yang turun, pembebasan haba, ni antaranya. Udara dan air dipisahkan, pengairan cecair di dalam badan, sebab ini semua berkaitan dengan pecutan graviti. Pecutan graviti. Alright, ni tak nak lah, ni boleh baca, yang baca-baca ni tak payah. Daya memusat dalam sistem gerakan satelit dan planet. Seterusnya kan, daya memusat ni panjang tajuk ni panjang sikit. Sekejap kita tengok sikit. Centripetal force. Daya memusat ni centripetal force. Daya memusat punya eksperimen centripetal force yang ada daya memusat. Sorry lah dia. Radius lah maksudnya ni. Ni dia tunjuk macam mana nak mendapatkan centripetal force, daya memusat kepada objek tersebut. Saya pun tak buat eksperimen dekat sekolah, tapi dia boleh buat sebenarnya. Tapi dia ada kit, centripetal force kit. Daya memusat, kit daya memusat. Tapi boleh tengoklah sedikit video. Radius needs to be 80 to the top of the tube. So we're going to put the alligator clip at the bottom. Good enough. Is the same distance from the bottom of the PVC. Go.
daya memusat. 80 cm kan 80 cm. Cikgu ah. Daya memusat Okey. Alright. Tadi dia tunjuk cerita pasal daya memusat. Saya terskip. Okey. Oops. Alright. So ini tadi terlepas daya memusat. Saya ingatkan daya memusat ni dah masuk tajuk yang lain. Tapi tajuk ni lagi. So daya memusat adalah ni adalah formula daya memusat. Daya memusat. So apa tu M adalah jisim, V itu halaju, R itu adalah jejari. Okay, ini adalah formula daya memusat. So daya memusat dalam sistem gerakan satelit and planet. Okay, menunjukkan 4 kedudukan bagi sebuah satelit. Okay, ada 4 kedudukan satelit yang mengorbit bumi dengan halaju yang sama. Seragam tu halaju sama lah. Okay, maksudnya dia bergerak dengan halaju yang sama pada orbit mengelilingi bumi. Okay. Jasad yang sedang membuat gerakan membulat sentiasa mengalami perubahan arah gerakan walaupun lajunya tetap. Of course dia akan mengalami perubahan arah gerakan sebab dia akan beralih tempat kan. Saya akan mengalami perubahan arah gerakan. Tapi pada halaju yang sama. Sebab dia mengorbit bumi. Okey, oleh itu halaju jasad itu adalah berbeza. Okey, bila dia ya Allah, kenapa tu? Okey, bila dia berpusing, dia ubah arah dan halaju dia berbeza. Okey, tapi kalau dia berada di orbit kat situ saja, dia adalah halaju yang sama. Okey. Suatu daya yang diperlukan untuk mengubah arah gerakan jasad. Okey, daya bertindak ke atas jasad yang sedang membuat gerakan membulat dikenali sebagai daya memusat. Ini adalah daya memusat. Okey, daya yang bertindak ke atas jasad yang sedang membuat gerakan membulat. Macam tadilah dia pusing tu, itu adalah daya memusat. Daya yang bertindak ke atas jasad yang membuat gerakan membulat. Okey, that is daya memusat. Okey, ni dah tunjukkan tadi kan? Okey, bagaimana tadi jap. Ni apa? Apakah hubungan antara laju penyumbat getah dengan daya memusat? Apa hubungan dia? Semakin laju penyumbat getah bertambah, daya memusat semakin bertambah sebab daripada sini. Ni nampak ni, V awak bertambah, daya memusat awak akan bertambah. Okey, daripada hubungan itu. Okey, bagaimanakah daya memusat berubah apabila penyumbat getah membuat gerakan membulat dengan jejari yang lebih kecil? Jejari lebih kecil apa jadi dekat daya memusat? Berkurang. Berkurang, betul. Berkurang? Ya ke berkurang? Aku pun betul je kat kau. MV squared over R. So bila jejari dia semakin kecil, daya memusat jadi apa? Jadi lebih besar. Lebih besar. Lagi besar boleh rasa ketegangan tali bertambah. Ini daripada eksperimen yang kalau you buat. Kalau pada kita belajar teori macam tu kata R rendah, F tu tinggi. So macam kita nak rasa bila kita buat eksperimen, you akan rasa ketegangan tali. Macam mana sebenarnya kita nak mengecilkan jejari tu? Kan dia ada lubang kan? So you kecilkan jarak tu lah. So you akan rasa ketegangan tali tu akan bertambah bila you menggunakan jejari yang lebih kecil. Okay, berbanding dengan bila you besarkan jari. Bila you besar jari, you punya benang tu akan bertambah. So you takkan rasa tegang. Bila you tak rasa tegang, daya memusat itu akan rendah. Dapat bayang tak? Dapat. Dapat kan? Kat rumah pun boleh buat sebenarnya. Kalau you ada tali, you ada batang pipe yang kosong tu, okay, you boleh masukkan dia dan you pusing. You akan rasa. Macam ada satu mainan lah. Mainan budak-budak kan banyak kan. You pusing, you akan rasa perbezaan ketegangan tali. Perbezaan ketegangan tali itu adalah daya memusat. So kalau you tambahkan dia punya jarak, you akan kurangkan ketegangan dia. Maksudnya daya memusat akan rendah. Okay, inilah daya memusat. Okay, alright. So daya memusat dipengaruhi 3 faktor, jisim objek, laju linear dan jejari bulatan. Yes, jisim objek. Objek tu maksudnya objek yang tadi kalau kau pusing tu objek apa yang diletakkan di hujung tu. So jisim objek, laju dia
And then dia jadi Y. Laju tu selaju mana you pusing? Ya, selaju mana you pusing? Okay, that's why you kena pusing pada laju yang sama lah kalau you nak comparekan dia. This is a great demonstration for showing that if something's moving in a circle and you remove the centripetal force, it'll move in a straight line. But if you're teaching circular motion, I've got another demonstration that's worth doing first. Tengok cerita pasal dynamo set. This is a really simple way to introduce some basic ideas about circular motion. The ball moves in a horizontal plane, which makes it easier to understand the forces involved than with, say, something moving in a vertical circle because we can ignore gravity. When I do this with my students, I place an object about there and I ask them to tell me when I should lift the hoop so the ball knocks it down. Dia angkat Right, so as a physics teacher, I knew when to lift the hoop because I knew the ball would go off at a tangent. But that's not obvious to everyone, and this demonstration can really help to clear up misconceptions about things flying off radially when you remove a centripetal force. The ball goes from moving in a circle to moving in a straight line, and we know from Newton's first law that if something is moving in a straight line at a steady speed, the resultant force on it is zero. So what's going on when it's in the hoop? Well, the hoop exerts a contact force on the ball at right angles to its surface, and that force changes the velocity of the ball. The force is always directed towards the centre of the hoop, the centre of the circle. Okay, dia eccentric dynamo set tu, dynamo set dia. Take away that force and the ball obeys Newton's first law and carries on moving in a straight line. Okay, bila dia angkat tu dia dah memberi daya yang lain ke atas dia. So nampak. This is true of all objects moving at a steady speed in a circle. The instantaneous velocity is always at a tangent to the circle, and the force keeping it moving in a circle is at 90 degrees to this, that is, towards the centre of the circle. We describe the resultant force that makes something move in a circle as a centripetal force, and it's important to emphasise to students that this word simply tells us the direction of the force and nothing more. The force may come from a contact force, as in this example, or friction, or gravity, or tension in a string, or any combination of these forces, so it's really important to look carefully at any particular situation to identify the origin of the centripetal force. Ceritalah kalau dia memberikan daya yang lain kat situ. Okay, okay. Oh Mami, ya Allah. Habis dah kot itu tajuk ni. Alright, habis dah untuk tajuk ni. Saya proceed. Berapa dah ni? Pukul 12 dah. Sekejap Saya proceed untuk Kepler. Okay, untuk Kepler. Tajuk ni sebab ni adalah tajuk baru. Okay, kalau saya dulu Kepler ni saya belajar kat universiti. Hukum Kepler ni saya belajar kat universiti. Saya tak belajar pun kat matrikulasi pun saya tak belajar. Alright, punyalah hebat you all form 5 je belajar hukum Kepler. Okay, Kepler force. Kepler force pula. Kepler law. Okay, so dalam hukum Kepler ni apa yang kita kena belajar adalah menjelaskan Kepler 1, hukum Kepler 1, hukum Kepler 2 dan hukum Kepler 3. So you kena tahu apa yang hukum Kepler 1 cakap, apa yang hukum Kepler 2 cakap, apa hukum Kepler 3 cakap. Okay, then merumuskan hukum Kepler 3, T kuasa 2 adalah berkadar langsung terus dengan R kuasa 3. T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Okay, dan menyelesaikan masalah rumus hukum Kepler 3. So bermaksudnya hukum Kepler 3 ada formula. Apa tu hukum Kepler 1, 2 pula? Okay, nak tahu apa ni hukum Kepler? Alright, so menjelaskan hukum Kepler 1, 2 dan 3. Alright, okay, saya dulu macam tak suka tak tajuk ni. Gitu, betul tak suka, kena belajar. Okay, kena belajar. You sekarang dalam SPM, you tak boleh pilih atas minat. Walaupun you kata cikgu saya minat fizik, tapi saya ada minat dekat certain topik saja. Buat masa sekarang tak boleh memilih. Even you pun tak boleh pilih. Saya suka fizik, saya suka kimia. Tak boleh memilih. You don't have any choice sebab you dah ambil science stream. You kena belajar betul-betul untuk ketiga subjek. Then later bila you dah continue in higher level, you boleh pilih lah. You boleh pilih. You nak fokus fizik, you nak ambil fizik apa? Fizik bahan, fizik elektrik, banyak fizik. Fizik tulen, fizik angkasa, banyak pula kan. So you boleh pilih. Tapi buat masa ni you kena belajar semua. Okay.
So this is Johannes Kepler. Okay, Johannes Kepler. Kepler nama orang sebenarnya Kepler ni kan. So is seorang astronomi, matematik dan astrologis Jerman yang merumuskan 3 hukum yang menghuraikan gerakan planet mengelilingi matahari. Okay, tadi kita banyak cerita pasal bumi dengan bulan. Tapi ada juga sebenarnya throughout the all other planet lah. Tapi ada first tadi kita cerita pasal bumi and bulan lah. Okay. Alright, so dia cerita pasal planet mengelilingi matahari. So this is the hukum Kepler pertama. Okay, dia kata orbit bagi setiap planet adalah ellipse. Ellipse. That is the shape, nama shape ellipse tu dengan matahari berada di satu daripada fokusnya. Okay, fokus. Nampak tu? Fokus macam titik fokus lah. Okay, orbit bagi setiap planet adalah ellipse namanya ni. Ni planet ellipse. Okay, dengan matahari berada di satu daripada fokusnya. That is the Kepler first law. Hukum Kepler yang pertama. Ni gambaran dia. Apa yang bergerak tu? Apa yang bergerak tu? Planet. Naik basikal pergi kemah. Yang tu kita apa tu? Apa tu? Apa tu, Mak? Apa yang hitam tu? Planet. Planet, yes, planet. Itu adalah planet. Apa yang warna merah tu? Matahari. Matahari, yes, that is matahari. Kita tak payah ni macam mana dia nak menunjukkan Kepler. Tak payahlah ni kalau kau buat kat sekolah boleh lah kau nak buat kan. Dia tunjuklah cara-cara semua kan. So di sini dia kata namakan bentuk orbit yang mempunyai oleh planet-planet dalam sistem suria. Apa nama bentuk orbitnya tadi? Ellipse. Ellipse. I'm not sure in Malay. Ni dalam English saya rasa. Dalam Malay dia tak keluar colour pula dah. Betul ke dalam Melayu ejaan dia macam tu? Betul. Okay, tu dalam Melayu so you boleh pilih sebenarnya dalam Melayu ke dalam English, tapi kena betul lah spellingnya. Kalau you tulis eja ELIPSE salah lah. Ni Malay ke Melayu tak tahu. Okay, kena betul. Uraikan bagaimana jarak di antara bumi dengan matahari berubah apabila bumi membuat satu orbit lekap mengelilingi matahari. Okey, so jarak semakin jauh daripada paksi meja. So maksudnya bila bumi mengelilingi matahari, dia membuat satu orbit lengkap mengelilingi matahari. So jarak semakin jauh daripada paksi meja. Nampak? Ni. Bergerak kan berpusing, tak ada gambar. Okey, bagaimanakah bentuk orbit bumi jika paksi meja hampir sama dengan paksi minor? Okey, kat situ ada paksi meja, dekat sini ni paksi meja. Atas tu paksi minor. Tak nampak kat sini, situ boleh balik. Dia kata bentuk hampir membulat. So maksudnya kalau orbit bumi paksi meja, bentuk paksi meja lebih kurang sama dengan bentuk paksi minor, bentuk orbit bumi tu semakin membulat. Okey. Ni, tu dah nampak dah. Okey. Bentuknya adalah elips. Matahari sentiasa berada di satu fokus bagi elips itu. So maksudnya matahari sentiasa dekat fokus ni, sentiasa kat situ. Okey, paksi meja lebih besar daripada paksi minor, paksi meja lebih panjang daripada paksi minor. So dia akan kebanyakan orbit planet sistem suria mempunyai paksi meja hampir sama dengan paksi minor. Dia hampir sama. So bila hampir sama tu akan membulat. Planet dianggap membuat gerakan membulat mengelilingi matahari. Yelah, kita memang membulat. Gerakan kita masalahnya membulat. Jejari orbit ialah nilai purata bagi jarak di antara planet dengan matahari. Ni. Jejari orbit. Purata lah. Jarak purata antara kedua-duanya, matahari dan planet. So ini adalah hukum Kepler kedua pula.
Garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dalam sela masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Okey, dia nampak macam panjangnya ayat cikgu tapi kena fahamkan tau kena fahamkan. Okey. Alright, garis yang menyambungkan planet ni planet, ni planet. Ni planet. So garis, tak kisahlah kalau planet kat sini pun boleh. So garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama ni, luas yang sama. Ni luas yang sama dalam sela masa yang sama, luas sama dan juga masa yang sama dalam sela masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Semasa dia memusing ni, okey, dia memusing tu, dia kata equal area is in equal times. Ni. Equal area, walaupun kita kata dia nampak kecil, dia nampak besar, tapi sebenarnya dia adalah luas yang sama dengan sela masa yang sama. Tak faham cikgu, kita tengok soalan contoh contoh soalan. Sebab dia mengorbit, jadi dia berkata luas dia dengan sela masa dia adalah sama. Okey. Pada garis yang menyambung tu lah, garis yang menyambung dalam gerakan membulat tu. Okey. Dia bukan gerakan membulat dia elips ni, dia elips. Okey, jika sebuah planet mengambil masa yang sama untuk bergerak dari A ke B, mana? Ni. Yes, planet nak gerak dari A ke B, dia kata. Dan C ke D, dari C ke D, A ke B and C ke D, luas kawasan AFB adalah sama dengan luas kawasan CFD. Ya, ni. So maksudnya planet tu nak gerak A ke B dengan ada planet yang gerak dari C ke D. So dia luas dia sama, masa dia juga sama. Okey, masa tu maksudnya masa dari A ke B dengan C ke D. Itu maksud dia. Inilah dia hukum Kepler kedua. Jarak AB adalah lebih besar daripada jarak CD. Nampak tu. Even dia kata jarak AB lebih besar dari CD kalau daripada gambar kan. So planet itu bergerak dengan laju linear yang lebih tinggi. Sebab jarak dia lagi besar, jadi ni laju dia lagi tinggi. Berbanding dengan ni. Sebab laju dia sikit lah. Sebab jarak dia rendah saja. So kita boleh nampak tengok nampak tu? Kan? Ni nampak. Ni slow dah. Ni bukan slow. Yelah slow lah, rendah kan, V rendah kan. Tapi kat sini nampak ada dia laju kat sini dia laju. Kan dia laju. So kat sini V dia tinggi. So kat sini V dia rendah. Okay. Sebab apa jadi macam tu? Sebab jarak dia tu. Jarak antara sini lah. Antara satu titik dengan satu titik. Okay. Dan hukum Kepler ketiga. Okay, hukum Kepler ketiga menyatakan kuasa dua tempoh orbit. Kuasa dua tempoh orbit planet adalah berkadar terus dengan kuasa dua jejari orbitnya. Okay, kuasa dua jejari orbit. Apa ni? Tak nampak cikgu. Okay, ni ya. Planet yang mengorbit dengan jejari yang lebih tak nampak lah kat sini, tak payahlah. Okay ni nampak ni Kuasa dua apa ni tadi? Lupa dah Kuasa dua tempoh orbit. Period tempoh. Kuasa dua tempoh orbit berkadar terus dengan kuasa tiga jejari orbit. Okay. Nampak ni. Orbital period of planet dengan radius. Okay. Tapi kena ingat mathematical ni lah. Okay. Ini adalah hukum Kepler ketiga. Okay. Boleh nampak tempoh planet dan tempoh orbit. So yang orbital period yang paling rendah adalah Mercury. Mercury hanya memerlukan 0.2 years sahaja untuk mengorbit. Okay, kalau compare dengan mana bumi? Bumi setahun. Kita katalah dia compare dengan bumi lah ni. Kita kata bumi setahun 365 hari, setahun kan? Tapi maksudnya Mercury bila dia orbit, dia 0.2 years dia dah habis orbit.
dah habis tempoh mengorbit dia. Tapi kalau kita bumi setahun, Neptune 164 tahun baru dia habis tempoh orbit. So tempoh orbit ni maksudnya kalau kita setahun tu habis tempoh orbit. Okay. Okay, ni formula tadi, formula. Alright, okay. Sebab tadi kita kata daya memusat sama dengan daya graviti. Okay, daya memusat sama juga dengan daya graviti. Okay, daya memusat tadi adalah hukum Kepler ketiga. Okay, daya memusat adalah hukum Kepler ketiga. Kenapa kita kata daya memusat adalah hukum Kepler ketiga? Daripada ni, T squared berkadar terus dengan R kuasa 3. Okay, so kejap ni. So daya terbitkan hubungan antara tempoh orbit planet dengan jejari orbit. Daya memusat sama dengan daya graviti. Kita samakan dia dan kita akan dapat satu formula. Panjang sangat formula dia. Mana? Ni. Inilah sebenarnya mana datangnya yang kat sini daripada formula ni. Ini formula dia. Sekejap tukar colour sikit. Kali terang-terang. Okey, daripada formula ni. Daripada formula ni daripada mana? Daripada ni pula. Okey. So sebenarnya daripada formula daya memusat sama dengan daya graviti. Okey, daya memusat sama dengan daya graviti kita dapat ni. V squared sama dengan Gm over R. Okey. V squared sama dengan Gm over R. Okey, lepas tu mana datang 2 pi R tu? Ni. Nampak ni? V sama dengan 2 pi R over T. Okey, laju linear sama dengan jarak dilalui dalam satu orbit lengkap. Satu orbit lengkap adalah 2 pi R. Itu formula apa? Matematik awak lah. Okey, jarak dalam satu orbit lengkap adalah 2 pi R bahagi dengan tempoh orbit. Itu dapat dia punya laju linear. Okey, dapat dia punya laju linear, ganti dalam formula, gedebak-gedebuk, dapatlah ni. So, you kena mahir dalam menggantikan dalam formula. Okey, dan dia boleh buktikan maksudnya T squared adalah berkadaran, T adalah tempoh kuasa 2 berkadar terus dengan jejari orbit kuasa 3. So this is adalah hukum Kepler ketiga. Okay. Banyak. Payah. Nak soalan baru kita selesaikan. Banyak. Okay, habis untuk hukum Kepler ketiga. And last one. Satelit buatan manusia. Satelit buatan manusia ni kan, you boleh tengok dekat contoh-contoh banyak satelit kan. Okay. Ni contoh satelit lah ni. Okay, so stelsen angkasa ISS boleh dilihat dari bumi kerana besar-besar dan mengorbit pada ketinggian 408 km. Okay, ISS siapa? Syekh Muzaffar pernah pergi ISS kan. Naik kapal apa? Meset. Okay. Apa nama kapal Syekh Muzaffar naik Siapa ingat? Apa nama kapal Syekh Muzaffar lepas tu? Saya tak ingat lah. Okay, so satelit Meset sukar untuk dilihat kerana bersaiz kecil. Okay, ni cerita pasal ni tak apa. Okay, so ini macam mana nak menentukan laju linear. Okay, tadi kita dah keluarkan. Okay, so ni juga daripada formula gravity dengan formula daya memusat. Dan dapatlah formula laju linear. Banyak formula Tapi walaupun dia banyak, dia juga akan diberikan dalam formula exam. Tapi you kena biasakan lah lepas ni, bila jawab exam, you kena tengok apakah formula yang diberi dalam peperiksaan. Dan itu adalah biasanya tetap lah. Dia tetap, dia tak berubah. So you tahu, formula ni dah bagi, jadi aku tak perlu ingat. Tapi macam saya kata lah, kalau kita buat selalu latihan, insyaAllah kita boleh ingat. Dan mudah untuk kita lah. Okay, mana tadi? Okay, ni adalah V sama Gm over R cert. Okay, Gm adalah pemalah. Laju linear bergantung kepada jejari R orbitnya jika sebuah satelit berada pada ketinggian H di atas permukaan bumi. Okay, di atas permukaan bumi, jadi jejari orbitnya adalah R tambah H.
Okay, bila dikata satelit berada pada ketinggian H di atas permukaan bumi. So pada ketinggian H tu kita kena consider dia. Kalau formula tadi, asas formula adalah GM/R sahaja. Tapi bila dikata ada pada ketinggian tertentu di atas permukaan bumi, dia jadi jejari orbitnya dia jadi tambah H. So you kena tahulah bila nak tambah H, bila tak ada H. Okay, so macam ni ada H. So dia kena tambah lah. Ni maksud dia. Okay, dia ada jejari bumi. Okay, dia ada jejari bumi. Ni jari bumi ni bukan R yang ni dia R besar, R besar. Ni jari bumi and then dia ada pada ketinggian. Satelit tu pada ketinggian tertentu. So dia ada H. So dia jadi R tambah H. Okay, so satelit buatan manusia boleh dilancar untuk kekal mengorbit pada ketinggian yang tertentu mengenai bumi dengan jejari orbit jika satelit itu diberikan laju sendirinya satelit. Tu formula dia. Okay. Ni formula-formula ni penting masa kita nak jawab soalan lah. Okay. Ada dalam soalan. Meneliti ciri-ciri satelit Jopegon dan bukan Jopegon. Ini adalah fakta yang you kena hafal lah. So dia kata satelit Jopegon adalah satelit yang bergerak mengelilingi bumi pada ketinggian tertentu. Okay. So Jopegon ni yang bila dia mengelilingi bumi, satelit yang mengelilingi bumi pada ketinggian tertentu, berada dalam, sekejap, mana penku, tukar pen yang lain. Highlight pula. Okay. Pada ketinggian tertentu. Okay. Pada ketinggian tertentu, tak payah highlight color lain. Highlight color lain. Color. Okay. Ya Allah, tak nampak. Tak nampak pula dah. Nampak ke? Boleh lah. Okay. Pada ketinggian tertentu. Okay. And then berada dalam satu orbit khas yang dinamakan orbit bumi Jopegon. Okay, this is satelit Jopegon Bergerak mengelilingi bumi dalam arah yang sama dengan arah putaran bumi pada paksinya. Tempohnya adalah 24 jam iaitu sama dengan tempoh putaran bumi sentiasa berada di atas kedudukan geografi yang sama di permukaan bumi. Okay, ini adalah Jopegon. Dan satu lagi adalah bukan Jopegon, satelit yang bergerak mengelilingi bumi dengan ketinggian orbit yang berubah-ubah. Lebih sama. Ni ketinggian orbit yang berubah-ubah. Okey, biasanya berada dalam orbit lebih rendah daripada atau tinggi daripada orbit bumi Jopegon. Mempunyai tempoh orbit yang lebih pendek atau panjang. So dia berubah. Okey, tadi sama Jopegon adalah masa tempoh dia adalah 24 jam untuk mengorbit. Okey, berada di atas kedudukan geografi yang berubah-ubah di permukaan bumi. Okey, geografi yang sentiasa berubah di permukaan bumi. Itulah satelit Jopegon. Bukan Jopegon. Okay, alright. Present ciri-ciri satelit. Okay, satelit Jopegon dengan bukan Jopegon. Okay, daripada gambar ni lah boleh ambil gambar je sikit. Senang boleh nampak. Tadi tak nampak kan. So arah gerakan dia, dia ada arah gerakan sama dengan arah putaran bumi kalau Jopegon. Kalau bukan Jopegon, arah gerakan tidak perlu sama dengan arah putaran bumi. So tempoh Jopegon 24 jam tapi satelit bukan Jopegon pendek lebih atau kurang daripada 24 jam. Kedudukan di muka bumi berada di pusat bumi yang sama, di tempat sama dalam muka bumi, tempat muka bumi yang sama. Tapi kalau bukan Jopegon berada di atas tempat yang berubah-ubah di muka bumi. Okey, satelit komunikasi pengimejan. Nampak? Kalau Jopegon ni adalah untuk komunikasi. Tapi bukan Jopegon untuk pengimejan bumi, GPS dan kaji cuaca. Okey, so kita tahu kalau dia kata Kak Mat, satelit apa yang guna untuk Jopegon ni? Bukan Jopegon. So dia adalah GPS, kaji cuaca sebab dia berada di tempat yang berbeza-beza di muka bumi. Okey. So contoh juga satelit yang Jopegon adalah Mehsat, ni adalah Tiongsat, Razatsat, ISS. Okey, kita tengok the purpose of the satellite tu. Okey. Okey, habislah ni. Alright, ni adalah formula. Okay. Discard. Alright, kita tengok soalan sikit. Penat belajar tajuk ni. Sebab dia banyak fakta. Okay, so kita tengok pada jawapan ni. Kita bincang sekejap. Saya bagi take 5. Take 5. Ya, take 5. Boleh take 5? Boleh. Take 5, pergi minum air sekejap. Penat.
Belum lah. Lepas tu Jap. Bagi take 5. buat betul so. Alright, okay. Tak apa, kita habis awal sikit dah. Penat Saya sambung sikit je. Tak banyak pun nak bincangkan pun sebab dia banyak soalan calculation saya kata. Soalan fakta. Okay, so daya graviti dikenali sebagai apa jawapan? Daya semesta. Daya semesta, betul, daya semesta. Okay, it's daya semesta. Alright, daya semesta ataupun universal force. Okay, kerana daya graviti bertindak antara mana-mana dua jasad dalam alam semesta. Okay, itu yang tadi keluar formulanya. Bang. G M1 M2 over R squared. Okay. And then, itu bang. Daya graviti adalah dengan hasil darab jisim dua jasad. Apa dia? Berkadar langsung. Yes, Berkadar langsung. Langsung. Sekejap, mana dengan apa? Oh, jisim. Saya ingatkan dengan radius. Okey, dengan jisim langsung. Okey, hukum menyatakan bahawa daya graviti antara dua jasad adalah berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad dan berkadar songsang dengan kuasa dua jasad di antara dua pusat tersebut. Hukum apa ni? Kegravitian semesta Newton. Yes, hukum malah nak tulis. Hukum kegravitian semesta Newton. Okey, panjang sangat tu. Hukum kegravitian semesta Newton. Inilah dia. Panjang nak kena tulis juga Cikgu Umi. Hukum kegravitian semesta Newton. Okay, alright. Yang formula itulah. Okay. And then Rajang menunjukkan faktor yang mempengaruhi daya graviti bagi dua jasad di bumi. Okay. Right. So apakah faktor itu? Okay, berdasarkan jarak antara dua jasad. Berdasarkan part A dengan part B. Okay, dia ada part A dengan B. Mana part A, B? Ni awak, okay, satu nak ingatkan. Bila dia bagi gambar ni kan, dia ada A, B, C, D tau. You kena berhati-hati. Fokus kepada apa yang diminta. So kalau dia kata A, B, kau buat macam ni sikit lah bagi kau nampak pembezaan tu kan. So antara part A dan part B, bandingkan jarak antara dua jasad. Boleh nampak tak jarak antara dua jasad? Jarak antara dua jasad tu simbolnya apa? Boleh. Jarak antara dua jasad tu simbol dia apa? R. R, thank you. Ini adalah R. Yes, ini adalah R. So, R mana yang lebih tinggi, R mana yang lebih rendah? So, apa jawapan awak? Ke sama? Okey, dia ada tiga pilihan. Sama, rendah atau tinggi. Jarak mana? Yang mana? Cuba jawab sekejap. Jarak rajah 4A lebih besar berbanding jarak rajah 4B. Jarak rajah 4A lebih besar berbanding jarak jasad 4B. Okey, ya ke? Saya tak nampak lah kalau you guna ukur guna pembaris, dia sama kan?
Dia sama kan? Ni, awak tengok dia dekat sini. Dia dengan kat sini. Okay. Cuma gambar ni Izzat macam mengelirukan awak because of anak panah ni kecil. Tapi that's why you kena faham the R is distance between jarak antara dari satu pusat ke another pusat. Ini adalah R. So jarak dia sama tidak? Sama. So sebenarnya dia adalah sama. Sama jawapan dia. Tapi jangan tulis macam ni You kena tulis jarak antara dua jasad adalah sama. Kena macam tu. Okay, kena tulis. Okay, tak tulis sama tak boleh. Okay, bandingkan jisim jasad-jasad tersebut. Jisim dia pula macam mana? Macam mana jisim dia? Yang mana lagi besar? Jisim 4B lebih besar daripada 4A. Yes, jisim 4B lebih besar daripada 4A. Betul. Okay, B lebih besar daripada A. Okay, macam saya katalah dia tunjukkan gambar yang benda yang besar ni dia kata jisimnya besar. Okay, walaupun dia tak bagi value tapi kita buat andaian benda yang besar jisimnya besar macam tu. Okay, lepas tu dia kata bandingkan daya graviti F1, F2 bertindak ke atas jasad-jasad tersebut. Macam mana? So F1, F2, mana yang lagi besar? F2 ke F1? F2 ke F1? F2 ke F1? Hello? F2. Ada jawapan tak? F2 ke F1? F2. F2. Okay, F2. Yes. Kenapa F2? Sebab jisim dia dia besar. Yes, sebab jisim dia besar. Pandai. Thank you. Nyatakan hubungan kuantiti fizik berdasarkan jawapan anda di A2 dan A3. Okay, so maksudnya ada dua hubungan lah. Satu antara jisim dan juga satu antara jasad. So semakin tinggi katalah jisim, semakin tinggi jisim, semakin tinggi F. Daya graviti. Semakin tinggi jisim, semakin tinggi daya graviti. Okay. Satu sajalah sebab dia kata A2 dengan A3. Antara A2 and 3. Satu hubungan je lah. Okay, daya yang bertindak ke atas suatu jasad yang melakukan gerakan membulat. Apa nama daya ni? Daya memusat. Yes, daya memusat. Centripetal force. Daya memusat. Okay. Okay, sebuah satelit kaji cuaca sedang mengorbit bumi pada ketinggian 560 km. Okay, 560 km. Berapakah nilai pecahan graviti di kedudukan satelit itu? Formula apa nak guna? Formula apa nak guna? G kecil sama dengan GM per R kuasa 2. G besar kan ni? GM per R kuasa 2. Okay. Alright, lepas tu R kuasa 2 ni nak ambil macam mana? Lepas tu dapat berapa jawapan awak? 8.292. 8.92. 292. 292. Macam tu? Betul? Okay, G kecil sama dengan G. G besar ambil yang ni. M ambil yang ni. R tu ambil mana? Ni. Betul? Betul tak? Tambah dengan jejari bumi. R tu jejari bumi lah kan. R tu maksudnya you ambil ketinggian bumi itulah kan. Sebab dia mengorbit pada ketinggian 560 km. So maksudnya itu adalah dia punya R. Tapi R ni you kena berhati-hati, dia ada kilo jadi you kena jadikan dia dalam meter untuk you masa you calculate tu. Okay. Alright. Betul tak macam tu you dapat? Ya.
Okay, thank you. Sebab saya tak cuba yang ini sebab dia ada jawapan dia, tapi jawapan awak betul lah. So this is the formula lah. Okay, ni macam mana kita nak selesaikan dia lah, ni cara dia. Okay, satu lagi, macam mana kita nak tahu formula apa yang diberi? Kita tengok apa yang diberi. Formula apa yang diberi. Formula apa nak guna, kita tengok apa yang diberi. So apa yang diberi tu akan kita gunakan dalam formula yang mana kita nak pilih. Okay, alright, 3.7. Nyatakan 3 pernyataan hukum Kepler. Ni kena tulis lah. Okay, ni ambil buku teks salin tak nak tulis dah. Panjang sebenarnya panjang. Tadi dah cerita kan. Okay, nyatakan 3 ciri bagi satelit Jopegon. Okay, ini pun saya dah bagi. Nyata saya bagi satelit satelit ni bukan satelit bukan ni tinggal. Satelit bukan Jopegon. Ya ke? Kalau Melayunya satelit bukan Jopegon kan nama dia? Ya. Ya. Satelit bukan Jopegon. Non-geostationary satellite, satelit bukan Jopegon. So ini boleh buka textbook dan salin lah. Tu saya kata tajuk ni dia tak banyak bagi latihan. Saya rasa soalan dia tak cukup lah, tak mencukupi. Sebab dia tak bagi contoh-contoh soalan calculation yang lebih critical lah kan. So macam simple aja. That's why saya ajar you sikit lah tadi. Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Alhamdulillah. So untuk next class nanti kita ada lebih kurang masa sini lebih kurang 20 minit. Kalau boleh you jawablah sikit soalan hit ni. Okey, dekat soalan hit ni okey, untuk meaning ni saya tak akan cerita dah lah. Okey, tak nak cerita meaning ni, you boleh buka dan cari jawapan. Okey, saya akan terus kepada soalan-soalan yang structure ni. Okey, soalan structure untuk tajuk daya. Daya pula dah. Haba. So next class haba. Maybe haba ni pun saya kena buat 2 kali meeting sebab soalan haba dia banyak sangat ni. Okay, sampai 4.20. So I will do 2 times meeting untuk soalan haba for the next class. Alright, sekejap saya pause kan dia. Stop recording. Ni saya kena, nantilah saya share dekat saya